وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah secara dalam talian ini untuk kita sambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Adabul Mufrad karya seorang ulama yang terkenal di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Insya-Allah hari ini kita nak sambung balik, kita nak bincang balik pada hadis ataupun pada bab yang ke-49. Babul walidat rahimat. Ini kita dah baca dah. Hadis bab 49 ni dah baca. Kita nak masuk kepada bab yang ke-50. Bab qublatus sibyan. Bab mencium budak-budak ataupun mencium kanak-kanak, ya. Hadis nombor 90. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Umar ibn Yunus qala haddatsana Sufyan an Hisham an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam awala amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahmah. Inilah hadis yang ke-90 yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari ataupun yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad sebagai hadis yang ke-90. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Umar bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, ya. Dia ambil hadis ni daripada tok guru dia yang bernama Umar bin Yusuf. Katanya, Sufyan telah menceritakan kepada kami daripada Hisham. Hisham ni Hisham bin Urwah, anak kepada Urwah bin Zubair, anak kepada Az-Zubair Ibn Al-Awwam. So dia ni kira macam anak kepada tabi'in, tok dia pula sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keturunan yang baik-baiklah, keturunan hebat. Hisham bin Urwah mengambil hadis ni daripada Urwah bin Zubair. Mengambil hadis ni daripada Urwah bin Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, jaa a'rabi, datang seorang a'rabi. Siapa dia a'rabi? A'rabi bermaksud seorang badui. Seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ni tak disebutkan nama dia siapa. Oleh kerana tu ulama mentakhrijkan hadis ini dalam jalur-jalur yang berbeza. Sebahagian daripada mereka mengatakan A'rabi ni, orang badui ni adalah Aqra' bin Habis. Ada juga yang kata Uyainah bin Hisn. Jadi ada dua pendapat dalam kalangan ulama. Tapi hadis ini, jalur Bukhari ni tak menjelaskan siapa nama dia. Cuma dia ni badui lah. Dia ada beza Arabi dengan A'rabi. Arabi itu orang Arab secara umum, A'rabi maksudnya orang Arab Badui, ya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atuqabbiluna sibyanakum,
Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adakah kamu mencium anak-anak kecilmu? Adakah kamu kucuk anak-anak kecilmu?" "Fama nuqabbiluhum." Kami tak cium, kami tak kucuk anak-anak kami. So dia ni ada macam orang kata apa, nak tunjukkan yang dia ni kasar, yang dia ni ganas, ya, yang dia ni keras, tidak ada ruang untuk emosi dalam jiwa dia kan. Maka Nabi SAW kata, "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah." Nabi SAW kata, aku tidak mampu ya untuk meletakkan rahmat di dalam jiwamu setelah Allah Azza wa Jalla mencabutnya daripada jiwamu. Maka Nabi SAW menegaskan dalam hadis ni bahawasanya kepentingan untuk menunjukkan rahmat kepada orang yang memerlukan. Kita semua tahu anak-anak kecil, ya, budak-budak, dia punya emosi memerlukan kepada belayan, emosi dia memerlukan kepada rahmat. Oleh kerana itulah kita sebagai orang dewasa, ayah, ibu dan sebagainya, digalakkan untuk menunjukkan rahmat tersebut. Digalakkan untuk menunjukkan rahmat tersebut. Sebab itu Syekh Dr. Luqman, pengarang kitab Ar-Rashul Barak, syarah kepada Al-Adabul Mufrad, dia mengatakan fiqhul hadis, fiqh ataupun pemahaman yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah taqbilul insan khadda waladihi as-saghir wajib ala wajhi syafaqah wal rahmah wal lutuf. Dia kata mencium seseorang ni, kucuk pipi anak dia merupakan salah satu daripada tanggungjawab ayah, ibu kepada anak, ala wajhi syafaqah, kerana nak menunjukkan kasih sayang, nak menunjukkan rahmat, nak menunjukkan kelembutan kepada anak. Jadi ini merupakan elemen yang penting bagi ibu dan ayah yang nak mendidik anak. Selain daripada mendidiknya dengan memberikan hukuman, seperti mana yang kita semua tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita tegur anak yang buat silap, tak salat. Kemudian kita boleh pukul dia dengan pukulan yang tidak mencederakan. Apabila sampai umur 10 tahun dan mereka tidak salat tanpa uzur, maka boleh diberikan hukuman. Tetapi dalam masa yang sama juga perlu menunjukkan kasih sayang, perlu menunjukkan rahmat, perlu menunjukkan kelembutan, supaya seimbang di antara marah, di antara tegas dan juga di antara kelembutan. Kerana manusia ini ada kalanya memerlukan kepada ketegasan, memerlukan kepada amaran dan ancaman untuk menjadikan diri dia behave, untuk menjadikan diri dia itu. Tetapi dalam masa yang sama, dalam waktu biasa, perlu juga ditunjukkan kepada dia rahmat, ditunjukkan kepada dia kasih sayang, untuk dia merasa dia itu dihargai, untuk dia rasa ayah dan ibu dia adalah orang yang menghargai dia, adalah orang yang menyayangi dia. Ya, itu yang pertama. Baik. Kemudian, man la yarhamun nas bil ihsani ilaihim la yuthabu bir rahmah min qibalir rahman. Sesiapa yang tidak berusaha untuk menyayangi manusia, sesiapa yang tidak berusaha untuk memberikan sifat rahmat kepada manusia lain, Allah Azza wa Jal, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berusaha, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada dia sifat rahmat. Menunjukkan kepada kita sifat rahmat yang ada dalam jiwa kita ni perlu kita usaha untuk wujudkan dia, ya. Dan Syekh mengatakan lagi, dia kata mahabbatul qarabah sunnah sawa'un kana dzakaran aw untha. Menyayangi kerabat, menyayangi orang yang ada pertalian darah dengan kita merupakan sunnah yang tidak pernah dinafikan oleh agama. Sebab tu saya kata dulu kan, bila kita belajar hadis ni ataupun bila kita belajar Quran dan sunnah ni tuan-tuan, sekali-kali Quran dan sunnah tidak mengajar kita untuk bersifat keluar daripada fitrah insani. Tidak. Sebaliknya Islam memupuk fitrah insani supaya ia kekal ada pada jiwa manusia. Jiwa manusia secara fitrahnya sayang kepada mak ayah dia. Maka Islam kuatkan lagi fitrah itu, bukan hanya sekadar sayang, diwajibkan pula untuk berbakti dan tidak melakukan penderhakaan. Bila manusia sayang kepada anak-anak,
fitrah manusia, bukan kata fitrah manusia. Fitrah, kita kata apa? Fitrah makhluk secara keseluruhannya, sama ada manusia ataupun haiwan sayang kepada anak-anak. Binatang pun sayang anak dia kan. Maka Islam menyuburkan sifat fitrah itu, bukan hanya sekadar diwajibkan kita sayang anak-anak, bahkan diwajibkan pada ayah untuk menjaga nafkah anak dia, untuk memberikan belanja, untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan kasih sayang. Lebih daripada itu lagi, Islam suruh buat. Maka disuburkan fitrah itu dengan hukum yang sangat cantik, yang sangat teratur. Manusia yang beragama sekali-kali tidak nampak pelik pada fitrah manusia. Sebaliknya, agama itulah fitrah. Ya, agama itulah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam jiwa kita dan disuburkan melalui pengajaran ataupun panduan daripada Quran dan Sunnah. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya, hadis nombor 91. Hadis 91. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala haddatsana Abu Salbamah ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali wa indahu al-Aqra ibn Habis at-Tamimi jalis faqala al-Aqra inna li 'asharah min al-walad ma qabbaltu minhum ahada فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. Maksudnya hadis nombor 91, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Abu Yaman telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Syu'aib telah mengkhabarkan kepada kami daripada Az-Zuhri, daripada Abu Salbamah ibnu Abdurrahman, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup Hasan bin Ali. Abu Hurairah kata, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kucup Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali ni? Hasan bin Ali merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkap cucu Nabi lah. Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan juga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Ali bin Abi Talib. Disebut kat sini, saya rasa ada salah hija kat sini, ya, bukan Abu Salbamah ni, saya rasa Abu Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman, kerana inilah anak murid Abu Hurairah. Ya, inilah anak murid Abu Hurairah, Abu Salamah bin Abdurrahman. Ya, dia silap taib kat sini. Kejap saya semak balik. Betul ke tak? Saya semak balik dalam Maktabah Syamilah yang ada di depan saya ni, ya, sekejap. Ya, betul, Abu Salamah. Ya, Abu Salamah, bukan Abu Salbamah. Silap Baik. Kat sini ditulis Abu Salbamah, rupanya Abu Salamah. Saya rasa silap dah ni, betul. Betul. Memang betul lah. Telahan saya berlaku kesilapan dalam ejaan. Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, Abu Hurairah mengatakan kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup Hasan bin Ali. Hasan ni cucu Nabi SAW, anak kepada Ali bin Abi Talib, anak kepada Fatimah. Hasan bin Ali ni ada di sisi Nabi, Nabi kucup dia, Nabi cium dia, pipi dia. Wa indahu al-Aqra bin Habis at-Tamimi jalis. Aqra bin Habis ni ada di sisi Nabi, duduk. Aqra bin Habis ni orang yang kita kata dia ni baru masuk Islam lah. Dia baru masuk Islam. Ada dalam riwayat Imam Muslim, di sana ada orang kata apa, riwayat yang menunjukkan Nabi SAW beri layanan dia lebih sikit. Sewaktu balik daripada perang Hunain, Nabi memberikan dia dan puak-puak dia ni harta rampasan perang lebih sikit. Sehingga kan, ya, kita kata, sehingga kan orang-orang Ansar pada masa tu ada sikit terasa. Kerana Nabi tak bagi mereka. Nabi tak bagilah habuan tu pada mereka, sehingga kan Nabi SAW panggil orang Ansar dan Nabi SAW terangkan kepada orang Ansar. Ya?
Sehingga Nabi SAW terangkan kepada orang Ansar bahawasanya Nabi berikan kepada mereka ini kerana mereka baru je masuk Islam. Mereka ni golongan muallaf, golongan yang golongan yang ingin dijinakkan jiwanya. Sedangkan orang Ansar ni mereka punya iman tu dah kuat dah. Orang Ansar tu iman mereka dah kuat. Baik. Jadi Aqra' bin Habis ni adalah orang yang baru saja masuk Islam, nak dijinakkan jiwanya, dan dia adalah sahabat Nabi SAW. So dia tengok, dia duduk dekat Nabi SAW, dia tengok Nabi cium Hasan, maka dia pun kata, inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Dia kata, aku ni ada 10 anak. Aku ada 10 orang anak dan aku tak cium seorang pun daripada mereka. Seorang pun daripada mereka aku tak cium. Seorang pun daripada mereka aku tak kucuk. 10 orang anak aku ni. Ya. Fa nadhara ilaihi Rasulullah SAW summa qala. Maka Nabi SAW tengok dia. Nabi pun sebut, Nabi kata, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi. Sesiapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak dikasihi. Tidak dikasihi oleh Allah, tidak dikasihi oleh orang lain. Ya? Sebab itu disebut dalam hadis ni, Syekh Luqman As-Salafi dalam kitab dia Rashul Barat, dia kata, taqbilul walad minal ahli al-maharim wa ghairihim minal ajanib innama yakunu lisyafaqah war rahmah la lilladzah wa syahwah. Mencium anak kecil daripada kalangan keluarga yang mahram ataupun budak-budak yang lain daripada orang lain yang bukan mahram dibenarkan kalau nak menunjukkan kasih sayang, nak menunjukkan rahmat, bukan untuk syahwat. Kalau untuk syahwat maka tidak dibenarkan. Kerana mereka ini manusia yang kalau bukan isteri kita lah kan, dia bukan isteri kita, dia budak lagi, so tak boleh untuk kita cium atas dasar syahwat, tetapi cium atas dasar rahmat, atas dasar kasih sayang. Ya, baik. Kemudian disebutkan juga di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengasihi orang yang tidak mempunyai sifat rahmat kepada makhluk yang lain. Tidak mempunyai sifat rahmat kepada makhluk yang lain. Kita semua tahu ada hadis Nabi SAW menekankan sangat sifat rahmat ni, menekankan sangat sifat kasih sayang ni. Yang mana dalam hadis Nabi SAW pernah sebut pun, dakhalatil mar'atu fi hirratin habasatha walam tut'imha. Dalam hadis atau kama qala, hadis Bukhari, Nabi mengatakan seorang perempuan masuk ke dalam neraka hanya semata-mata kerana seekor kucing yang dia tahan, yang dia kurung dan dia tak bagi makan. Kan, dia tak bagi makan, dah lah kurung, tak bagi makan. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi menghuraikan hadis ni, walaupun sebagian ulama cuba nak takwil, dia kata tak mungkin dengan tak bagi makan kepada kucing sampai mati menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata tidak mustahil dia masuk ke dalam neraka hanya semata-mata kerana kurung seekor kucing dan tak beri makan sehingga mati kucing tu, sehingga seksa kucing tu disebabkan oleh kerana kerahnya hati dia, sanggup melihat binatang tidak makan sehingga mati. Begitu kerah jiwa dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala balas dia dengan kekerasan jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala balas dia dengan apa yang dilakukan itu menunjukkan kekerasan jiwa dia, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Baik. Kita tengok hadis, kita tengok bab yang ke-51. Bab adabul walid wa birrihi liwaladihi. Bab adab seorang ayah. Adab seorang ayah dan perlakuan baik ayah kepada anaknya. Ini penting juga Imam Bukhari seolah-olah nak bagi kita isyarat ya. Kadang-kadang kita biasa dengar ayah sebut tentang, ayah atau ibu sebut tentang kewajipan anak buat baik pada ayah. Anak kena beradab pada ayah. Ibu kena ibu memberi pesan kepada anak dia supaya anak berbakti kepada ibu, supaya anak beradab kepada ibu, anak beradab kepada guru kan. Tapi kat sini Imam Bukhari letakkan tajuk bab adab walid. Adab ibu, adab ayah atau ibu jugalah, walidah ibu walid ayah. Adab seorang bapa dan perbuatan baik seorang bapa kepada anaknya. Kadang-kadang kita terlepas pandang juga benda tu.
kita dok fokus anak kena hormat bapa. Betul, itu tak salah. Memang betul pun anak kena hormat ayah dia, anak kena hormat ibu dia. Anak kena berbakti kepada ibu dan bapa dia. Anak haram untuk bersifat derhaka kepada ibu dan anak dia, kepada ibu dan ayah dia. Tetapi di sana ada adab yang perlu ibu dan bapa untuk amalkan dulu. Bersedia dulu. Kena orang kata apa? Kena betul-betul untuk mendidik anak. Kan? Di antara benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, sebelum berlakunya pernikahan, waktu nak memilih tu kena memilih yang terbaik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya perempuan ni tunkahul mar'atu li arba. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perempuan ni dinikahi kerana adanya empat perkara, ataupun salah satu daripada empat perkara. Ada pada dia salah satu daripada empat perkara. Yang pertamanya adalah li hasabiha wali jamaliha wali nasabiha walidiniha fadfaru bidzatid din. Yang pertama Nabi kata perempuan ni dikahwinkan, perempuan ni dikahwini kerana kecantikannya, kerana nasabnya, kerana kedudukan dia dalam masyarakat dan kerana agamanya. Fadfaru bidzatid din. Maka hendaklah kamu menangkan ataupun hendaklah kamu pilih di atas dasar agama. Itu adab yang pertama sekali. Ya, sebelum daripada kita nak buat apa-apa, kan, sebelum nak buat apa-apa, nak mendidik anak, pilih dulu pasangan yang terbaik, yang mempunyai orang kata apa, yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai pegangan agama yang baik, calon isteri yang baik, supaya mereka ni mampu untuk mendidik anak-anak supaya menjadi yang baik. Okey, Imam Bukhari bawakan dulu hadis nombor 92. Hadis ini dhaif kerana dalam riwayat dia tu ada perawi yang bernama Al-Walid bin Muslim. Nanti saya hurai, kita baca dulu sanad dia dan kita baca matan dia dulu. Baik, hadis nombor 92. Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim haddatsana Al-Walid ibn Muslim anil Walid ibn Numair bin Aus annahu sami'a abahu yaqul kanu yaqulun as-salahu min Allah wal adabu min al-aba. Yang bermaksud, Al-Imam Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Abdul Aziz telah menceritakan kepada kami. Ya. Dia berkata, Al-Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami daripada Walid bin Numair bin Aus. Dia mendengar ayahnya berkata, iaitu Numair bin Aus lah. Dia berkata, Numair kata, mereka mengatakan bahawasanya, yang ini golongan-golongan salafus salih, orang-orang yang baik daripada kalangan salafus salih berkata, as-salahu minallah, kesalehan itu datang daripada Allah dan adab itu datang daripada kedua ibu bapa. Adab datang daripada ibu dan bapa, manakala kesalehan datang daripada Allah. Baik. Hadis ni tuan-tuan, dia datang daripada jalur Walid bin Muslim. Walid bin Muslim ni siapa? Kan? Walid bin Muslim ni siapa pula? Okey, Walid bin Muslim merupakan perawi yang ulama hadis. Dia ni perawi yang okey. Riwayat dia tu diterima. Cuma dia ni ada masalah melakukan tadlis taswiyah. Apa itu tadlis taswiyah? Ni bagi orang yang belajar hadis dia fahamlah. Tadlis ini perbuatan menyembunyikan nama guru, menyembunyikan nama perawi lain. Mungkin kerana perawi lain itu lebih muda daripada dia, maka dia segan kalau sebut nama perawi itu, maka dia sembunyikan. Ataupun mungkin perawi itu dhaif, maka dia sembunyikan. Dan tadlis ni ada macam-macam. Ada tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh, dia sembunyikan nama sebenar guru dia dan dia menamakan guru dia tu dengan gelaran guru dia, tapi gelaran tu tidak, guru tu tak dikenali dengan nama tu. Guru tu tak dikenali dengan nama tu. Jadi orang macam keliru lah. Siapa pula guru dia ni? Sedangkan guru dia ada nama glamour. Kan?
Okey. Guru dia ada nama glamour tapi dia tak panggil kerana dia tahu kalau dia sebut nama guru dia yang sebenar mungkin orang tak boleh terima, mungkin orang akan anggap dia ni hadis dia lemah dan sebagainya. Itu tadlis yang pertama. Tadlis yang kedua ialah tadlis isnad. Tadlis isnad perbuatan menyembunyikan nama guru sendiri. Dia sembunyikan, dia tak bagi tahu nama guru dia, dia terus skip. Ya. Dia skip kepada ayah dia. Ayah pula. Guru kepada guru. Dia skip guru kepada guru, dia sembunyikan, lepas tu dia tak bagi tahu dia dengar daripada guru kepada guru sebab dia orang tak dengar. Kalau dia buat macam tu dia dikira menipu. Dia kata daripada gurunya. Daripada fulan, sedangkan fulan tu dia tak dengar langsung. Itu tadlis taswiyah. Tapi Walid ni dia lagi dahsyat daripada tu. Dia melakukan tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah ni dia bukan sembunyikan guru dia. Dia sembunyikan perawi di atas lagi daripada guru dia, yang mana guru perawi yang dia sembunyikan tu berada di tengah-tengah di antara dua perawi siqah. Kira macam inilah. Dalam sanad ada 3 orang perawi. Ni Walid. Walid ambil daripada dia ni ambil daripada kawan ni ambil daripada kawan ni. Yang ni tengah-tengah ni dhaif. Tengah-tengah ni perawi dhaif. Dia nampak dah sanad dia dhaif. Apa dia buat? Dia tengok yang ni dalam jalur lain, dalam hadis lain, yang ni memang pernah jumpa dia ni. Dia ni walaupun anak murid dia ni dalam hadis ni, tapi dalam hadis lain dia memang pernah ambil daripada kawan ni. So dia sembunyikan orang ni, dia biarkan hadis tu dua orang ni seolah-olah macam memang dua-dua ni saling dengar, ataupun yang dia ni dengar daripada kawan ni. Itu perbuatan tadlis taswiyah. Jadi ulama bila tengok Walid ni buat tadlis taswiyah, mereka meletakkan syarat. Untuk diterima riwayat Walid ni, dia perlu nyatakan daripada dia sampai ke hujung sanad yang dia dengar. Dia dengar daripada guru dia kena nyatakan jelas dengar daripada guru dia. Kalau kita tengok dalam sanad ni Walid kata daripada Walid bin Numair bin Aus, dia mendengar ayahnya. So dia ada daripada ni boleh jadi dengar langsung, boleh jadi dengar dengan perantara. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kata hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Dinilai dhaif oleh para ulama disebabkan oleh kerana Walid bin Muslim telah meriwayatkan hadis ni tanpa menyatakan dia mendengar secara langsung daripada gurunya yang sebenar. Okey, takut-takut dia menyembunyikan guru lagi. Sebab itu para ulama letak hadis ini ataupun labelkan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Cumanya kita juga tanyalah juga kan, kita bertanya, kenapa hadis ni bukan hadis sebenarnya, ini adalah satu kalam lah, satu qaul daripada salafus soleh. Dhaif statusnya, tapi kenapa Imam Bukhari bawa juga? Kerana kita jangan lupa, kita sedang berbicara berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab. Al-adab. Adab ni dia termasuk dalam bab yang ulama tidak begitu ketat untuk menerima hadis-hadis di dalamnya. Okey? Yang mana kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan penyucian jiwa, hadis-hadis yang berkaitan dengan targhib wa tarhib, hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, ulama tidak ketat. Dhaif ringan diterima. Hadis ini, hadis yang kita sedang bincang ni atau riwayat yang kita sedang bincang ni, riwayat yang dhaif ringan, maka diterima. Boleh kita longgar sikit untuk ambil faedah daripadanya, yang mana mereka mengatakan as-salahu minallah, kesalehan tu datang daripada Allah. Ya, Allah menjadikan seseorang itu saleh ataupun tidak. Wal adab minal aba, dan adab itu datang daripada mak ayah. So mak ayah ni dia ada tanggungjawab dalam nak mendidik anak dia supaya beradab kepada agama, beradab kepada manusia yang lain. Ya, sebab itu kata Syekh, as-salahu atiyatullah subhanahu wal adabul hasan afdal atayal walid liwaladihi. Dia mengatakan bahawasanya ya, kesalihan itu merupakan anugerah daripada Allah. Allah kehendak pada seseorang untuk menjadi saleh, maka dia jadi saleh. Tetapi untuk beradab, ia merupakan hadiah yang tertinggi nilainya
yang boleh dibagi oleh bapa kepada anaknya, oleh ibu jugalah kepada anaknya. So ibu dan ayah perlu untuk memikirkan ataupun berusaha supaya anak mereka dapat melazimi adab yang baik. Terutamanya waktu kecil-kecil ni. Ajar mereka tentang adab, ajar mereka tentang akhlak. Kan ni kadang-kadang kita bila anak umur 5 tahun, bila anak umur 4 tahun lah, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kadang-kadang kita terlalu bersemangat nak bagi anak kita cepat membaca. Tak salah, itu betul. Semangat tu bagus. Tetapi jangan lupa, selain daripada kita ajar anak kita membaca, kita juga perlu ajar anak kita beradab. Supaya mereka ini pintar, pandai, dalam masa yang sama ada adab. Saya tengok dekat masa saya duduk di Jordan dulu, masa tu tengah belajar di universiti, ada satu rancangan. Kalau tak silap saya, Abdullah Syukhairi punya Abdullah Syukhairi punya program. Dia buat satu dokumentari bagaimana orang-orang Jepun mendidik anak kecil mereka di sekolah. Umur 4 tahun, umur 5 tahun dan umur 6 tahun adalah waktu yang sangat kritikal untuk anak-anak ni menghafal sesuatu dan untuk anak-anak ini menyerap akhlak yang baik, etika. Kan? Sebab itu anak-anak orang Jepun di awal sekolah mereka tidak begitu fokus kepada kemahiran membaca, tak fokus lagi. Mereka lebih kepada etika, mengurus diri. Lepas makan, masukkan dalam tong sampah tersebut, susun elok-elok, basuh pinggan dan sebagainya, menghormati guru. Maka sebab itu kita tengok orang-orang Jepun ni, walaupun mereka ni bukanlah Muslim, tetapi akhlak Islam tu diamalkan di negara mereka. Akhlak Islam tu diamalkan di negara mereka. Sebab itu kita tengok, orang kata apa, benda tu berjaya dilakukan di negara mereka sebab daripada kecil. Kita hari ni kena usahalah mengajar anak-anak berkenaan dengan adab yang baik, etika yang baik. Tapi saya tengok perkembangan yang baik jugalah sekarang ni, yang mana kita berjaya untuk wujudkan masyarakat yang sensitif, terutama bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengotorkan kawasan-kawasan awam. Kan sebelum ni kita tengok bagaimana orang viral kan kawasan-kawasan perkelahan yang dikotorkan dengan sampah. Orang dah mula viral kan, dalam masa yang sama orang mula mengecam tindakan buang sampah merata-rata. Bahkan kita mungkin tak selesa kalau ada orang buang sampah di luar daripada kenderaan dia. Walaupun kita tengok masih ada, tapi benda tu dah makin berkurang. Kan sama, kita dulu kita orang kata apa? Berjayalah hari ni, bukan hampir berjaya lagi dah, kita berjaya menjadikan masyarakat Malaysia bertamadun, berakhlak dan beradab ketika mana berada dalam kawasan parking. Mereka tidak parking di kawasan yang dikhaskan untuk orang-orang OKU. Dulu mana ada? Dulu nak tengok lambang OKU, dia main masuk je, yang penting kosong. Kita berjaya mendidik masyarakat untuk tidak, orang kata apa, tidak parking kat situ kerana itu bukan kita kata itu bukan adab yang baik, itu bukan akhlak yang baik, menyusahkan orang OKU. Hari ni kalau kita tengok dekat pasaraya, dekat tempat-tempat parking awam, kalau ada tanda untuk OKU, hanya orang OKU je boleh parking di situ. Orang-orang yang tak OKU, mereka tak parking kat situ. Kita berjayalah. Dan kita kena usaha juga. Buang sampah merata-rata, benda yang tak elok. Kan? Merokok di tempat awam, benda yang tak elok. Kan? Sekarang ni kita kena usaha supaya orang-orang yang merokok, nak merokok, dia merokok tempat yang khas untuk mereka. Jangan merokok di dalam restoran yang terbuka, kerana dalam restoran tu ada anak-anak kecil, ada orang-orang yang asma, ada orang-orang yang sakit, yang memerlukan kepada udara yang bersih. Kan? Manusia biasa pun yang tak sakit pun memerlukan udara yang bersih. So kita kena usaha supaya mereka yang merokok di tempat awam ni rasa segan nak merokok di tempat awam. Kan? Kita kena usaha yang kan? Sama juga ibu bapa kena usaha supaya anak-anak mereka menganggap akhlak yang baik merupakan satu tuntutan agama. Bukan hanya sekadar tuntutan masyarakat, tetapi ia adalah tuntutan agama. Berakhlak yang baik
akan memberikan pahala kepada orang yang melakukannya. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya. Syekh kata yang kedua, dia kata faedah yang kedua, tarbiyatul aulad wa ta'dibuhum min mas'uliyatil aba'il kiram. Dia kata mendidik anak-anak dan juga mengajar adab kepada mereka termasuk dalam tanggungjawab ibu bapa yang mulia. So ibu bapa ni bukan hanya sekadar bagi makan aja, bukan hanya sekadar bagi tempat tinggal aja, berikan adab, berikan akhlak, ya. Baik, kita tengok hadis yang ke-93. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul A'la bin Abdul A'la al-Qurashi an Daud bin Abi Hind an Amir anna Nu'man ibn Bashir haddathahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasulullah inni ushhiduka anni qad nahaltu an-Nu'man kadha wa kadha faqala akulla waladika nahalt qala la qala fa ashhid ghairi thumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa qala bala qala fala idhan qala Abu Abdullah al-Bukhari laysa syahada minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah. Ya, baik. Hadis nombor 93 ni al-Imam al-Bukhari berkata, Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami. Dia berkata Abdul A'la bin Abdul A'la al-Qurashi telah mengkhabarkan kepada kami daripada Daud bin Abi Hind daripada Amir, sesungguhnya Nu'man ibni Bashir menceritakan kepadanya bahawa ayahnya iaitu Bashir telah bawa Nu'man pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa Nu'man ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni ushhiduka anni qad nahaltu Nu'man kadha wa kadha. Wahai Rasulullah, aku ingin menjadikan engkau, wahai Rasulullah, sebagai saksi. Ya. Aku ingin menjadikan engkau, wahai Rasulullah, sebagai saksi untuk bagi tahu kepada orang bahawasanya aku telah memberikan anak aku ni kadza wa kadza, harta sekian dan harta sekian, harta sekian dan harta sekian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulla waladika nahalt. Soalan Nabi ni, sebab orang nak minta Nabi jadi saksi, Nabi kena tahu dulu apa yang nak diberikan, penyaksian apa yang Nabi nak bagi ni. So Nabi tanyalah soalan lanjutan. Adakah semua anak kamu lakukan demikian? Adakah semua anak kamu yang ada di bawah tanggungan kamu berikan dengan pemberian yang sama? Dia kata la. Dia kata tidak. Dia hanya bagi Nu'man saja. Anak-anak lain yang ada di bawah tanggungan dia tak dapat. Maka Nabi SAW kata fa ashhid ghairi. Kalau begitu, cari orang lain selain daripada aku untuk menjadi saksi. Summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda, alaysa yasurruka ayyakunu fil birri sawa? Tidakkah kamu akan rasa gembira kalau mereka semua sama dalam memberikan kebaikan kepada kamu? Adakah kamu tidak gembira kalau mereka ni memberikan khidmat, memberikan kebajikan, memberikan kebaikan kepada kamu secara sama rata? Bukan beza-beza, anak ni bagi lebih, anak ni bagi kurang. Tak, kamu sendiri, pada diri kamu, adakah kamu suka kalau anak kamu ni memberikan kebaikan kepada kamu secara sama rata? Jawapan Bashir kepada Nabi SAW, bala ya Rasulullah. Dia kata, ya, saya sukalah macam tu. Maka Nabi kata, fala idzan. Kalau macam tu, janganlah buat yang beza-beza ni. Kan kalau begitu, jangan buat beza-beza. Nabi SAW tidak menggalakkan perbuatan membeza-bezakan pemberian pada anak lelaki dan anak perempuan ni. Berikan sama, berikan secara adil. Berikan secara adil, jangan orang kata apa, ada unsur pilih kasih. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
Dalam isu ni ulama ada perbahasan sikit. Kan? Ulama ada perbahasan sikit, saya nak huraikan sikit. Yang pertama, para ulama tidak berbeza pandangan. Mengatakan bahawasanya dibenarkan untuk melebihkan pemberian kepada sebahagian anak berbanding sebahagian yang lain, ya. Dia kata boleh memberikan, ya, orang kata apa, melebihkan sebahagian anak berbanding sebahagian yang lain jika ada keperluan yang syar'i. Contohnya anak-anak dia tengok anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3 belanja ada, kaya. Anak nombor 4 ni macam susah sikit, dia asnaf kan, dia tak ada belanja, so dia bantu lebih sikit. Ini ada keperluan syar'i, tak apa. Ya, keperluan syar'inya ada, maka tidak mengapa. Okey, itu pertama. Kalau ada keperluan syar'i, maka dibenarkan untuk orang kata apa, melebihkan sebahagian berbanding sebahagian yang lain. Okey. Yang kedua, dibenarkan untuk melebihkan pemberian sebahagian berbanding sebahagian yang lain jika ada keredaan daripada anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain mengata tak apalah ayah, bagi je lah kat dia. Kami okey je sebab kami pun ada harta kami sendiri, contoh. Maka dalam keadaan tu juga dibenarkan. Tapi selain daripada keadaan tu, Nabi SAW tidak suka untuk kita membeza-bezakan pemberian anak berbanding anak yang lain. Sebahagian kita bagi, sebahagian kita bagi, Nabi tak suka kalau tak ada dua keadaan ni. Kalau tak ada keredaan anak-anak yang lain, tak ada persetujuan anak-anak yang lain, tak dapat persetujuan, ataupun tak ada, orang kata apa, tak ada alasan, tak ada sebab yang syar'i kenapa kita nak lebihkan pembahagian itu, maka tidak digalakkan, tidak dibenarkan. Okey, tidak dibenarkan ni maksud apa? Ya. Tidak dibenarkan ni maksud apa? Tidak dibenarkan ni maksudnya majoriti ulama faham makruh. Maksudnya kalau buat pemberian itu sah, tapi kalau dibagi sama rata dapat pahala. Kalau ditinggalkan lebihan pada sebahagian ni dapat pahala lah. Bagi sama rata dapat pahala. Tapi kalaulah kata dia tak buat macam tu, dia lebihkan tanpa ada alasan, makruh perbuatan ni kata majoriti ulama. Majoriti ulama daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan sebahagian Hanbali. Mereka kata makruh melebihkan pemberian kepada sebahagian anak berbanding sebahagian yang lain tanpa ada alasan yang syar'i ataupun tidak ada penyebab yang syar'i. Okey? Baik. Itu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua iaitu pendapat Hanbali dan juga pendapat Zahiri. Mereka mengatakan wajib untuk diberikan sama. Cuma ulama beza pendapat lah. Mazhab ni beza pendapat, nak bagi sama tu macam mana? Nak kata adil tu macam mana? Sebahagian daripada mereka kata adil tu maksud kalau beri satu kat sini, sini pun kena beri satu. Sebahagian ulama daripada mazhab ni kata beri kepada mereka ikut bahagian mereka ketika faraid. Maksud kalau anak lelaki bagi dua bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Mereka kata itu cara yang adil kerana Allah Ta'ala bagi cara tu bila ayah meninggal dunia. Okey. Dan pendapat ni jugalah yang dipegang oleh Al-Imam As-San'ani dan juga Al-Imam Asy-Syaukani. Kenapa mereka kata wajib? Okey. Mereka kata wajib kerana terdapatnya arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahan daripada Nabi untuk ayah-ayah melakukan keadilan kepada anak dari sudut pemberian. Contohnya Nabi SAW kata i'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Bahkan terdapat di sana arahan daripada Nabi SAW diikat pula dengan takwa. Wattaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah bersama di antara anak-anak kamu. Berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mereka berkata bahawasanya hadis ini secara tidak langsung menunjukkan arahan daripada Nabi, dan arahan yaqtadil wujub. Al-amr yaqtadil wujub. Arahan ini menunjukkan sesuatu yang wajib. Ditambah pula dengan
peringatan supaya bertakwa, seolah-olah kalau tak samakan itu dia tidak menghampiri takwa, sedangkan takwa itu wajib, ya. Dan di sana juga ada riwayat yang menunjukkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, fa inni la ashhadu ala jawr, aku tidak memberikan penyaksian atas kezaliman. So zalim ni benda yang bahaya, zalim ni benda yang tak dibenarkan, benda haram. Jadi perbuatan tak memberikan sama rata tu, tak memberikan keadilan kepada anak-anak dalam pemberian itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, sesuatu yang haram. Begitu juga mereka kata, ya, memberikan ataupun melebihkan sebahagian anak berbanding anak yang lain dari sudut pemberian akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kedengkian. Anak yang ni akan rasa tak puas hati. Kenapa anak tu yang dapat, kenapa saya tak dapat? Dia akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan kemarahan, akan menimbulkan permusuhan. Akan ada hasad dalam diri sebahagian mereka, maka sebab itu tak dibenarkan. Kita bagi haram itu disebabkan oleh kerana saddu zari'ah, menutup jalan yang boleh membawa kepada kerosakan. Ya, menutup jalan yang boleh membawa kepada kerosakan. Okey, itu pendapat yang kedua, dalil mazhab yang kata wajib bagi sama rata ni. Cuma mereka pun bezalah. Ada yang kata bagi sama rata ni, satu bagi kat sini, satu kena bagi kat sini. Ada yang kata tak, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1, mengikut kaedah faraid. Manakala majoriti ulama mereka kata orang kata apa, menyamakan pemberian pada anak-anak ni, melakukan keadilan ni dikira sebagai perkara yang sunnah. Kalau tinggalkan, ia makruh. Dalilnya apa? Mereka kata dalam hadis yang kita baca ni, bukankah Bashir datang bawa Nu'man kepada Nabi SAW, minta kepada Nabi untuk menjadi saksi? Nabi kata apa? Nabi tanya, akulla waladika nahalt? Kan? Akulla waladika nahalt? Adakah semua anak kamu, kan? Adakah semua anak kamu ni kamu berikan pemberian ini? Adakah anak kamu yang lain juga dapat pemberian yang sama? Kan? Jadi dia kata tidak. Maka Nabi SAW kata apa kat dia? Nabi SAW kata, ya, ashhid ala ghairi. Ya, fa ashhid ghairi. Kalau begitu cari orang lain untuk jadi saksi. Kan? Cari orang lain untuk jadi saksi. Maksudnya apa? Kalau benda tu tak boleh, takkan Nabi SAW suruh orang lain jadi saksi? Nabi tak nak. Okey, Nabi tak nak, boleh jadi benda tu haram. Tapi Nabi kata cari orang lain. Kalau benda tu haram, takkan Nabi bagi keizinan pada orang lain. Cuma Nabi tak nak. Kenapa Nabi tak nak? Kerana benda tu mungkin benda makruh. Nabi tak nak bersama dalam benda yang Allah Ta'ala tak suka. Ya? Benda yang makruh, takkan Nabi SAW nak berikan sokongan, kan? Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, majoriti ulama kata benda ni makruh sahaja, ya. Baik. Begitu juga mereka kata manusia ni bebas dalam nak berurusan dengan hartanya sendiri. Harta tu harta bapa. Bapa suka hati dia lah. Dia nak letak kat mana. Cuma digalakkan bagi sama. Kalau ayah boleh bagi pada harta dia pada mana-mana orang yang dia suka, begitu jugalah dia boleh bagi pada mana-mana anak yang dia suka, sebab anak tu pun termasuk dalam orang ramai juga. Dan yang Nabi SAW arahkan tu, dia bukan menunjukkan satu kewajipan, tetapi menunjukkan satu musyawarah lah dipanggil. Satu panduan daripada Nabi SAW kepada Bashir supaya melakukan keadilan. Jadi saya nampak wallahu alam, nampak macam pendapat majoriti ni agak kuat jugalah dalilnya, walaupun begitu isu ni memang isu khilafiah yang muktabar kerana dalilnya bercanggah-canggah. Tapi kita tak nafikan memberikan, orang kata apa, memberikan anak secara adil dalam pemberian itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang dituntut dan boleh menghilangkan, ya, menghilangkan permusuhan sesama adik-beradik. Okey, kita tengok apa yang disebutkan oleh
Syekh Luqman dalam kitab di Rasyul Barat syarah kepada Al-Adabul Mufrad. Dia kata, yajibu an yusawwiyal mar baina auladihi fil hibah fa in faddala ba'dan ala ba'din jaza ma'al karahah indal a'immati thalatha wal hibah sahihah. Dia kata wajib ke atas seseorang untuk menyamakan di antara anak-anaknya dari sudut pemberian. Adil lah bagi sama, dia kata. Kalau dia melebihkan sebahagian berbanding sebahagian yang lain, jaza ma'al karahah. Dibenarkan tetapi makruh di sisi tiga imam, iaitu mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Asy-Syafi'i. Maliki, Hanafi, Maliki dan juga Asy-Syafi'i. Manakala Ahmad dia kata wajib. So nampak kat sini macam Syekh Luqman, ya, Syekh Luqman ni dia setujulah dengan pendapat tiga imam ni. Dia kata wal hibah sahihah. Pemberian tu tetap dikira sebagai sahih. Okey. Yang kedua, istihbabut ta'lif bainal ikhwah wa tarku ma yuqi'u bainahum asy-syahna aw yuwarrisul 'uquqa lil aba. Digalakkan untuk kita ta'lif. Kita mesrakan di antara saudara-saudara kandung ni. Masa kecil-kecil mungkinlah kita tak bergaduh. Masa kecil-kecil mungkin kalau bergaduh pun cepat baik, kan? Tapi kalau orang kata apa? Kalau dah besar ni dia mungkin ada perasaan dengki sikit, ada perasaan cemburu sikit. Jadi kalau boleh jauhkan diri daripada perkara yang boleh menyebabkan mereka iri hati dan ada dengki mendengki. Sebab itu kita kena elakkan dan meninggalkan perkara yang boleh menjadikan mereka ini bergaduh ataupun mewariskan ataupun menyebabkan membawa kepada ukuk, membawa kepada derhaka kepada ibu bapa. Mungkin dia tak puas hati bapa bagi lebih kat sini sampai dia pergi jadi kurang ajar. Jadi kita kalau boleh kita elakkan. Sebab tu Nabi SAW suruh bagi sama rata. Yang kedua, imkaniyatu mailil qalb ila ba'dil aulad wa zawjat duna ba'd. Dia kata imkaniyatu mailil qalb, kemungkinan, ada kemungkinan untuk kita cenderung, jiwa kita ni berkemungkinan cenderung kepada sebahagian anak dan sebahagian isteri. Ya, sebahagian anak kepada sebahagian isteri berbanding dengan yang lain. Katalah orang tu dia ada anak ramai, dia mungkin dari sudut jiwa dia mungkin rasa rapat lagi dengan anak ni. Dia rasa kesian lebih dengan anak ni banding anak lain. Itu benda yang mungkin. Begitu juga orang yang poligami, dia mungkin sayang kat isteri ni lebih daripada sayang isteri yang lain. Tapi adakah itu salah? Itu tak salah. Kerana benda tu tak mampu untuk diubah. Sukar untuk diubah. Tetapi dari sudut pemberian zahir kena bagi sama. Sebab itu dia kata, ammal atiyah wal hibah fayajibu taswiyah bainahum fiha. Kalau pada isteri tu kena bagi sama rata lah, kan? Kena bagi adil lah. Kalau anak-anak ni kita dah bincang tadi, sunat untuk kita adil dalam pemberian. Kemudian daruratu istidahil hakim wal mufti amma yahtamilu istidah liqaulihi akulla waladika nahal, dan juga kepentingan untuk seorang hakim ataupun seorang mufti bila ditanya dengan satu-satu soalan, dia kena kalau benda tu memerlukan kepada orang kata apa, minta penjelasan lanjut, dia kena minta penjelasan lanjut. Sebab itu Nabi SAW sewaktu diberikan soalan ni, Nabi minta penjelasan lanjut. Anak engkau semua ke kau bagi ni? Kan tak salah. Sebelum nak jawab soalan tu kena minta penjelasan lanjut. Baik, kita tengok kepada hadis yang berikutnya. Bab nombor 52, bab birril ab liwaladihi, bab kebajikan ayah kepada anak. Kita masih lagi bab tu yang hampir sama. Adab ayah kepada anak kita dah bincang tadi dah. Ajar adab kepada anak, itu adab ayah kepada anak, dan bagi sama rata kalau boleh. Kemudian bab kebaikan ayah, kebajikan ayah kepada anaknya. Al-Imam Al-Bukhari bawakan hadis nombor 94. Haddatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus anil Wassafi an Muharib bin Dithar
an Ibni Umar qala inna ma sammahumullahu abraran li'annahum barrul aba wal abna kama anna liwalidika 'alaika haqqan wa kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Ya, yang bermaksud, kata Imam Al-Bukhari, Ibnu Makhlad telah menceritakan kepada kami daripada Isa bin Yunus, daripada Al-Wassafi, daripada Muharib bin Dithar, daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Sanad hadis ni ataupun sanad riwayat daripada Ibnu Umar ni adalah dhaif, kerana Imam Bukhari meriwayatkannya daripada jalur Wassafi, yang mana Wassafi ni nama sebenar dia Ubaidullah bin Al-Walid. Dia merupakan perawi yang dhaif. Dia ni merupakan perawi yang dhaif. Ibnu Adi ada menukilkan nama dia dalam kitab dia Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dan dia telah memberi komentar lah. Dia kata Wassafi ni dia ulama telah mengkritik dia, riwayat dia dhaif, tapi dhaif ringan lah. Sebab itu Imam Bukhari bawakan dalam kitab dia ni untuk kita ambil manfaat dari sudut adab. Dari sudut adab, kerana memang para ulama dalam bab adab mereka memberikan sedikit kelonggaran. Baik, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar anak kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia kata innama sammahumullahu abrara, sesungguhnya Allah menamakan mereka sebagai abrara. Allah Subhanahu wa taala panggil golongan yang baik dengan baik, dengan gelaran baik. Abrar ni orang-orang baik, ya. Allah menamakan mereka dengan baik li'annahum barrul aba wal abna, kerana mereka itu melakukan kebaikan kepada bapa-bapa mereka dan kepada anak-anak mereka. Bukan hanya orang baik ni buat baik kepada bapa tapi anak dia buat zalim, tak. Bukan hanya dia buat kebajikan kepada mak ayah dia tapi anak dia diabaikan, tidak. Orang baik ni mak ayah pun dia jaga kebajikannya, anak-anak pun dia jaga kebajikannya, semua terpelihara, ya. Baik, kama anna liwalidika 'alaika haqqan, yang mana seperti mana bagi ayah kamu ada hak ke atas diri kamu. Ayah kamu ada hak atas diri kamu. Hak apa? Hak untuk kita hormati dia, hak untuk kita taat pada dia. Begitu juga dia kata anak engkau juga ada hak ke atas diri engkau. Anak engkau juga berhak untuk mendapat layanan baik. Anak engkau berhak untuk mendapatkan nafkah. Anak engkau berhak untuk mendapatkan rahmat. Anak engkau berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Maka ini diperlukan bagi seorang bapa. Jadi kalau kita belajar hadis ni, sepatutnya kita kena jaga hak manusia-manusia. Hak manusia kena diberikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikan setiap yang berhak itu haknya. Baik. Kita tengok apa yang boleh diambil faedah daripada hadis ni. Kata Syekh Luqman, dia kata minal huquq allati yata'allaqu bil abna' hiya ta'limuhumul furud al-'ainiyah wa ta'dibuhum bil adab syar'iyyah wal 'adl bainahum fil 'ataya. Di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak-anak, yang berkaitan dengan anak yang ayah kena bagi, yang ayah kena sediakan hak untuk anak, apa dia? Antaranya selain daripada nafkah, pakaian, tempat tinggal, makanan, ayah kena ajar anak-anak fardu ain. Ayah kena ajar anak-anak dia fardu ain. Kalau ayah tak mampu nak ajar anak fardu ain, ayah kena sediakan belanja sekolah untuk anak belajar fardu ain. Ya. Begitu juga wa ta'dibuhum bil adab syar'iyyah, dan ayah kena ajar anak berkenaan dengan adab-adab syar'i. Nak masuk dalam rumah orang minta izin, bagi salam, kan, bercakap dengan orang penuh hormat, jangan mencarut, jangan kotorkan lidah maki orang, hamun orang, ya. Wal adl bainahum fil ataya, dan juga melakukan keadilan dalam pemberian. Kalau kita nak berikan anak-anak, maka bagi secara adil seperti mana yang telah dihuraikan sebelum ini. Jadi itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada malam ini. Kita berhenti dulu di sini pada bab yang ke-52. Tuan-tuan tanda kat situ hadis bab nombor 52 hadis 94. Kita berhenti pada riwayat yang dhaif ni. Riwayat yang dhaif ni iaitu riwayat Ibnu Umar
yang mana Ibnu Umar mengatakan Allah menamakan mereka sebagai orang baik kerana mereka buat kebaikan kepada ibu dan ayah mereka. Wallahu a'lam. So kita tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun saya tersilap di mana-mana boleh bagi tahu Okey. Soalan banyak ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz bagi tahu sekali lagi syarah terbaik untuk Al-Adabul Mufrad? Sekadar yang saya jumpa ada 2 kitab yang mensyarahkan kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari ini. Yang pertama Fadlullahis Samad, syarah kepada Al-Adabul Mufrad. Yang kedua yang saya pakai adalah Rashul Barad, syarah kepada Al-Adabul Mufrad karya Syekh Muhammad Luqman As-Salafi. Ni nampak ke tak? Yang ni boleh ambil secara PDF lah. Di yang kata apa di Google. Boleh dapatkan secara PDF, ya. Bolehlah kita faham sedikit berkaitan orang kata apa berkaitan dengan lafaz-lafaz hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Buku tu yang silap atau nota ustaz yang silap? Buku apa ni? Oh tadi Abu Salamah dengan Abu Saldamah tadi kan saya baca Abu Saldamah. Rupanya saya rasa macam salah. Rupanya Abu Salamah. Bukan nota saya yang silap, buku ni. Buku ni silap cetak. Mungkin dia tersilap type. Dalam buku sebenar Al-Adabul Mufrad betul Abu Salamah. Sebab dia Ibn Abdurrahman anak murid kepada Abu Hurairah. Biasanya Abu Salamah. Kan siapa-siapa yang biasa baca sanad-sanad ni dia akan kena pastilah. Oh, yang dia silap ni. Bukan Abu Saldamah, dia Abu Salamah. Baik. Yang betul lah memang Abu Salamah. Telahan saya tu alhamdulillah kali ni betul lah. Dalam solat berjemaah, bolehkah makmum berada sama saf dengan imam atau perlu ke belakang sikit? Kalau imam makmum tu 2 orang atau lebih, maka makmum perlu ke belakang. Makmum disunatkan untuk berada di belakang imam. Itulah sunnahnya. Tapi kalau di depan imam, makmum depan daripada imam, maka ulama berbeza pendapat. Majoriti kata tak sahlah solat dia kerana dia perlu berada di belakang imam, ya. Manakala bagi orang kalau makmum tu dia berseorangan, kalau makmum tu seorang-seorang aja, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan orang kata apa dengan Ibnu Abbas, ya. Dalam hadis Ibnu Abbas dia pernah berqiyamul lail bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ni pun Nabi dah solat dah, dia masuk, dia duduk di belah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang telinga dia, dalam riwayat pegang jambul dia. Pegang jambul dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan dia di belah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh? Maksudnya kalau lah kata dia duduk di belah kanan, kalau dia duduk di belah kiri, imam gerakkan dia pergi ke belah kanan. Adakah perlu di belakang ataupun selari? Yang ni pun ulama beza pendapat. Mazhab Syafi'i kata di belakang sedikit kerana di imam. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di kanan dan sekata. Jangan di depan, tetapi di sekata lah, sebab dalam hadis disebut sebelah kanan. Jadi kalau nak belakang sikit pun belakang sikit je. Jangan bagi nampak sangat jauh sangat ke belakang kerana dia bersendirian. Makmum bersendirian bersama imam. Maksudnya seorang je makmum. Belah kanan, belakang sikit bagi mazhab Syafi'i. Manakala bagi Imam Bukhari sekata. Isu ni isu khilaf kerana dua-dua tafsiran menerima ataupun kita kata diterima masuk di dalam hadis tersebut. Ya. Baik. Kita tengok hadis berikutnya. Okey.
Ini ada soalan berkenaan, dia kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adakah betul salah satu pintu syurga iaitu berbuat baik pada ibu bapa? Ada riwayat yang menunjukkan daripada Nabi SAW mengatakan bapa merupakan apa, pintu yang awsati abwabil jannah, pintu yang terbaik, pintu yang berada di pertengahan di antara pintu-pintu syurga. Jadi kita kena peliharalah pintu tu. Jagalah pintu tu supaya kita dapat masuk. Okey. Maksudnya taat kepada ibu bapa akan menyebabkan anak masuk melalui pintu tu. Wallahu a'lam. Sahih riwayat tu. Serta hadis berkaitan kucing yang tak diberi makan tu sahih ke? Pernah dengar kisah tu tapi tak tahulah pula ambil daripada hadis. Ada hadis Nabi SAW kata seorang perempuan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan kucing yang tidak diberi makan. Dia kurung, dia tak bagi makan. Dia kurung, dia tak bagi makan. Kalau dia tak bagi makan tapi dia lepaskan tak apa. Kucing tu boleh makan sendiri. Tapi ni dia kurung, dia tak bagi kucing tu keluar. Dia tak bagi makan. Itu berdosa lah. Sampai kucing tu mati lah kan. Baik. Okey, ini ada satu soalan. Dia kata, Ustaz, Assalamualaikum, jika ibu atau bapa panggil ketika sedang salat, adakah saya boleh berhenti salat? Kena tengok salat jenis apa. Kalau salat tu salat fardu, maka tidak dibenarkan untuk kita membatalkan salat tersebut hanya semata-mata untuk menyahut seruan ibu atau bapa, kecuali kalau berada dalam keadaan kecemasan. Contohnya macam kalau kita tak berhentikan salat, mungkin bahaya pada nyawa dia, bahaya pada anggota dia. Itu tak apa. Tetapi kalaulah kata kita berada dalam solat fardu, dia panggil kita bukan kerana kecemasan, kita boleh tangguhkan, maka teruskan solat. Tapi kalau solat sunat, mak dan ayah panggil, adakah kita perlu berhenti? Hadis Juraij menjadi peranan dalam masalah, menjadi panduan dalam masalah ni. Mak dia panggil, dia tak menyahut, maka sebab itu majoriti ulama kata kalau ibu bapa panggil anak sedang solat sunat, kita para ulama kata, antaranya dalam mazhab Syafi'i juga menyebutkan demikian, Syekh Utsaimin juga sebut demikian. Dia kata kalau kita tahu mak ayah kita akan redha ataupun akan tak kecil hatilah kalau kita tak jawab disebabkan kita solat, maka teruskan solat. Tapi kalau kita tahu yang mak ayah kita akan kecil hati juga walaupun kita solat, maka dalam keadaan tu kita berhenti untuk jawab. Kerana panggilan mak ayah ni wajib. Yang menyakiti mak ayah adalah haram. Semayang tu sunat saja. Jadi boleh berhenti. Tapi kalau mereka, kita tahu mereka akan redha kalau kita bagi tahu kita sedang salat, boleh teruskan salat, no problem, ya. Ada tak had umur untuk seorang bapa mencium anak perempuan mereka? Okey. Yang ni sebenarnya tidak ada had, kerana ayah dengan anak perempuan selama-lamanya adalah mahram. Jadi kalau anak tu dah balik sendiri pun, kalau kita nak peluk dia, kalau kita nak kucuk pipi dia ataupun cium dahi dia, tidak menjadi masalah kerana tidak ada, orang kata apa, tidak ada haramnya kita menyentuh dia. Tetapi para ulama meletakkan syarat supaya aman kepada fitnah. Maksudnya tidak, perbuatan tu tidak menimbulkan syahwat pula pada kita. Sebab tu kalau cium di mulut tak boleh lah. Kalau anak dah balik terutamanya tak boleh lah, sebab ia akan menimbulkan syahwat. Tetapi kalau di pipi, di dahi, kalau uruf mengatakan ia adalah satu benda yang diterima, orang tengok pun tak pelik, tidak menimbulkan fitnah orang lain terhadap diri kita,
tidak menimbulkan syahwat kita pula, boleh, tak ada masalah. Kerana itu menunjukkan kemesraan lah. Niat dia niat kemesraan lah, bukan niat yang lain yang tidak syar'i. Wallahu a'lam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Mengapakah perawi yang suka menyembunyikan nama perawi lain, yakni tadlis, tapi hadis mereka masih diterima? Bukankah mereka itu berbohong? Mereka tak bohong. Kalau bohong, mereka kata mereka dengar daripada orang yang mereka tak dengar. Yang ni mereka selindung. Mereka tak bohong. Mereka kata daripada fulan. Memang hadis itu daripada fulan, tapi mereka selindung. Adakah riwayat mereka diterima? Tak diterima secara mutlak. Sebab itu hadis tadi dhaif. Macam mana kita nak terima riwayat mereka? Mereka kena nyatakan yang mereka dengar betul-betul daripada guru mereka tu. Kalau mereka kata saya dengar daripada guru ni, barulah kita terima riwayat mereka. Kerana kita nak berhati-hati. Kenapa mereka menyembunyikan? Ada banyak sebab. Mungkin kerana guru tu muda lagi pada mereka, menyebabkan mereka segan nak bagi tahu kepada anak murid mereka. Mungkin kerana guru tu adalah orang yang dia berada di tempat yang mana orang lain memandang serong pada guru dia. Contoh macam anak murid saya lah kan, dia pergi ke mana-mana negeri yang inti kat saya kan, contohnya dia orang kata apa, dia sebut lah, kalau sebut nama Rozaimi orang tak terima kan, walaupun benda tu betul. Dia kata Abu Muaz telah menceritakan kepada saya. Siapa Abu Muaz ni? Orang tak kenal kan. Okey. Ataupun dia terlalu banyak riwayat pada guru tu sampai orang kata, dia takut orang kata kau ni tak ada guru lain, nasib guru tu je. So dia menyembunyikan guru sikit lah. Jadi ada macam-macam sebab. Mungkin juga guru tu dhaif, dia nak sembunyikan. So macam-macam dia punya sebab. Macam-macam dia punya sebab. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Mana yang perlu buat dulu? Solat witir sebelum tidur atau solat witir lepas bangun dari tidur untuk solat malam? Dalam hadis Nabi SAW kata ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah, atau kama qala, Nabi kata jadikanlah salat terakhir kamu pada waktu malam itu witir. Jadi kalau kita mampu untuk bangun selepas tidur, untuk kita bangun dan kita qiyamul dan tutup dengan witir di hujung malam, elok kita buat begitu. Tapi kalau kita rasa macam kita letih, tak mampu nak bangun, tak yakin boleh bangun, kita boleh witir di awal malam, dan kalau terbangun di akhir malam boleh salat macam biasa, tak perlu witir semula. Kerana witir ini sekali saja, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu a'lam. Banyak soalan tuan-tuan, saya ambil sebahagian je lah. Ustaz, kalau tak cukup ruang, boleh ke makmum solat di sebelah kiri imam? Makmum solat di sebelah kiri imam makruh. Jadi kalau solat juga sah lah, cuma makruh. Sepatutnya imam bergerak lah pergi belah kanan makmum. Imam bergerak pergi belah kanan, makmum belah kiri, makmum boleh duduk di belah kanan dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, nak minta maaf terpotong kejap. Ana nak tulis takut dia jadi salah faham. Nak minta tolong Ustaz terangkan sikit perbezaan di antara hadis mu'an'an dengan hadis mu'annan. Allahu a'lam. Hadis mu'an'an, terima kasih kepada yang bertanya. Terkejut saya kan. Biasanya saya baca tulisannya dia ada suara pula. Okey. Hadis mu'an'an ialah hadis yang perawi meriwayatkan dengan lafaz an, iaitu dengan lafaz daripada. Manakala hadis mu'annan ialah hadis yang perawi kata anna fulanan qala, bahawa fulan mengatakan, bahawa fulan mengatakan. Ibn Rajab Al-Hambali ada membahaskan isu ni di dalam kitab dia Syarah Ilal At-Tirmidzi. Ya. Hadis mu'an'an, ya, hadis mu'an'an, hadis yang perawi sebut an fulan ni, para ulama berbeza pendapat. Ya. Ada yang mengatakan ia diterima selagi mana perawi yang menggunakan an itu bukan mudallis. Kalau dia mudallis, maka tak diterimalah. Mudallis ni maksudnya dia yang menyembunyikan guru tadi tu. Dia menyembunyikan guru. Tetapi kalau dia ni bukan mudallis, dia perawi yang thiqah, dipercayai, maka diterima. Cuma
Ada orang menyandarkan kepada Imam Bukhari, kononnya Bukhari mengatakan an itu tidak diterima sehingga terdapat bukti yang perawi itu pernah bertemu dengan orang yang dia riwayatkan walaupun sekali. Tetapi Syekh Syarif Hatim Al-Auni telah membuktikan sebaliknya. Dia kata Bukhari dan Muslim punya pandangan ni sama. Bukhari hanya tidak terima riwayat yang ni kalau ada syubhah ataupun kalau ada keraguan yang memang terdapat petanda yang memang mereka ini tak pernah dengar antara satu sama lain. Tak pernah dengar antara satu sama lain. Okey? Manakala hadis mu'annan. Ya, hadis mu'annan ni sebahagian ulama mengatakan dia sama macam mu'an'an juga. Dia sama macam mu'an'an, dia punya hukum. Kena tengoklah kalau mereka tu hidup sezaman dan sebagainya, maka kita boleh kata berkemungkinan mereka bertemu. Okey? Kalau katalah mereka ni hidup di zaman yang berbeza ataupun salah seorang yang mudallis, kan? Maka dalam keadaan tu kita tak anggaplah mu'annan ini sebagai riwayat yang bersambung. Okey? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke Ustaz kata Allah tu berjisim? Saya yakin Ustaz tidak bermaksud demikian, tapi tolong hilangkan fitnah ini. Maaf kalau soalan agak sensitif. Terima kasih. Pertama sekali, video tu video lama dan ia dipotong di luar daripada konteks. Saya sedang bercerita tentang orang yang menerima sifat Allah tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Kerana sebahagian orang cuba untuk bersalah anggap, mengatakan sesiapa yang menetapkan sifat, sebahagian sifat Allah seperti mana yang Allah ceritakan dalam Quran itu sebagai golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun orang yang kata tu menafikan, dia kata saya tak samakan Allah macam makhluk. Jadi saya katalah, kalau kita boleh percaya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita boleh percaya Allah Taala ni hidup, maha hidup, tidak berjisim, maka begitu jugalah orang lain boleh percaya Allah Taala ni wujud, Allah Taala ini berada di arash, beristiwa di arash tanpa sama dengan makhluk. Jadi ayat yang saya beri itu adalah sebagaimana awak boleh percaya Allah itu hidup tanpa ada jisim, Allah itu hidup tanpa ada jisim. Kerana akal kata semua benda yang hidup ada jisim. Tapi kita kata Allah hidup tanpa jisim. Boleh. Memang Allah tak berjisim. Memang Allah tak sama dengan makhluk. Begitu jugalah orang lain percaya Allah beristiwa di atas arash tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa sama dengan makhluk. Kerana Allah sendiri sebut dalam Quran laisa kamitslihi syai', kan? Allah Taala tak sama dengan makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab sifat. Jadi benda ni yang kadang-kadang kita saya orang kata apa macam kecewalah juga, kerana sepatutnya kita nak tak bersetuju dengan orang ni, patutnya kita lazimilah adab bermunazarah, adab berkhilaf. Jangan kata benda yang orang tak kata. Kita faham dulu maksud dia, lepas tu baru kita komen, kan? Tapi mereka telah menggunakan video saya itu dengan di luar konteks. Mereka potong separuh, lepas tu orang kata saya mengatakan Allah berjisim. Mengatakan Allah berjisim adalah kafir. Mengatakan Allah sama dengan makhluk adalah kafir. Tuan-tuan, ini adalah fitnah yang sangat besar lah. Tak suka dengan saya macam mana pun, janganlah sampai menyebabkan diri saya difitnah secara zalim begitu. Kalau benda tu saya sebut, memang saya maksudkan, tak apalah kau nak tegur saya. Ni benda yang saya tak maksudkan, yang saya tak sebut. Potong di luar daripada konteks. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya kekuatan, dan saya doakan agar mereka yang membuat benda ni, mereka yang memotong video ini, supaya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah, diberikan keinsafan. Moga-moga mereka sempatlah untuk bertaubat daripada perbuatan mereka yang membuat, orang kata fitnah, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas ni. Kita hidup dalam dunia ni tak lama, tuan-tuan. Jangan ingat bila kita letakkan akaun-akaun yang orang tak kenal, kita boleh berlepas diri daripada tanggungjawab dan beban kita menuduh orang.
setiap apa yang kita tulis, setiap apa yang kita share dan kita tuduh, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya tak baik tuan-tuan, banyak kelemahan diri saya, tapi saya usaha nak jadi orang baik, saya usaha nak berdakwah, saya usaha nak damaikan di antara manusia. Sebab saya tengok ada orang ni tuduh orang ni sebagai kafir, orang ni tuduh orang ni sebagai kafir. Saya cuba untuk mendamaikan kedua-duanya, Asy'ariyah dan juga Salafiyah ataupun Hanabilah. Mereka ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Kita dah letih dah dengan bergaduh ni. Time untuk bergaduh ni banyak dah kita guna. Yang sepatutnya kita gunakan untuk menuntut ilmu, kita gunakan untuk menyebarkan kasih sayang. Kan? Letih dah kita bergaduh ni. Letih dah kita fitnah ni. Kita nak jawab apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Kalau kita memfitnah orang, menuduh orang tanpa bukti, Allah Taala akan bertanggungjawabkan kita jawab hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je saya nak ingatkan pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Itulah yang saya boleh jawab daripada soalan-soalan yang ada. Minta maaf kalau ada jawapan yang tidak dapat saya jawab banyak sangat malam ni, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa jika ada kesempatan dan waktu. Saya mohon maaflah kalau saya ada terasa bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada Pak Dr. Azmi, Ustaz Reza, Blokal Ihsan yang menganjurkan majlis pada malam ni. Jazakumullahu khair. Pada semua yang hadir juga, jazakumullahu khair. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan.